Dalam mencapai pembangunan negara yang berwawasan dan terus maju, setiap dasar dalam sesebuah kerajaan amat diperlukan. Dalam konteks ini, dasar adalah sebuah elemen penting yang mempunyai garis panduan dan piawai yang tersendiri yang telah ditetapkan bagi membentuk sebuah pembangunan. Hal ini kerana pembangunan merupakan sebuah inisiatif yang telah dijalankan bagi mengubah sistem struktur sosial masyarakat daripada mundur ke arah yang lebih maju. Iaitu termasuklah dalam pelbagai aspek seperti ekonomi, sosial dan politik. Sebagai contoh, untuk mencapai pembangunan yang lebih seimbang, ianya bukanlah memfokuskan terhadap masyarakat sejagat sahaja, malah ianya juga akan memberi penekanan terhadap semua aspek secara keseluruhan, termasuklah kelestarian alam sekitar, keperluan asas seharian, perpaduan nasional dan sebagainya. Dalam mencapai semua aspek yang ditekankan itu, jadi pelbagai alternatif yang telah diambil dan telah dilaksanakan secara menyeluruh. Sehubungan dengan itu, telah wujudnya beberapa dasar pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi memastikan pembangunan di Malaysia terus berkembang dengan pesat. Jadi, dalam topik ini, kita akan membincangkan mengenai dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional. Seperti yang kita ketahui, negara Malaysia pernah mengalami peristiwa berdarah yang sangat tragik, iaitu peristiwa 13 Mei 1969. Jadi, bagi menangani peristiwa ini, pihak kerajaan telah melaksanakan pelan tindakan dengan menubuhkan dasar ekonomi baru, iaitu DEB. DEB adalah sebuah pelan sosial ekonomi yang telah dilaksanakan melalui rancangan Malaysia kedua, iaitu pada tahun 1971 sehingga tahun 1990. DEB ini juga telah dirasmikan oleh mantan Perdana Menteri yang kedua, iaitu Allahyarham Tun Haji Abdul Razak, yang bertujuan untuk mencapai matlamat perpaduan negara dalam integrasi nasional. Tujuan utama dasar ini diperkenalkan adalah untuk meminimumkan kadar kemiskinan di dalam negara Malaysia. Pada ketika itu, kerajaan Malaysia telah berjaya menyelesaikan masalah kadar kemiskinan yang sangat tinggi dengan mengagihkan kekayaan negara kepada semua kaum yang berada di dalam negara Malaysia. Tetapi kekayaan di negara ini lebih menumpukan kepada kaum bumi putera yang sangat jauh ketinggalan dalam menikmati kekayaan negara sendiri melalui dasar ekonomi baru. Namun begitu, bagi masyarakat yang bukan bumi putera, mereka juga tidak diabaikan oleh pihak kerajaan kerana dasar ini tidak dapat dicapai sekiranya kerajaan lebih menganak-tirikan kaum-kaum yang bukan bumi putera. Seterusnya, kita akan beralih kepada dasar pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah satu kemampuan sesebuah negara untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan juga merupakan sesuatu perubahan yang bukan sahaja dari segi sektor ekonomi, akan tetapi ia juga merupakan sebuah perubahan secara menyeluruh dari segi sosial, politik dan apa sahaja yang berkaitan dengan hubungan diplomatik antara negara ke sesebuah negara yang lain. Oleh itu, pada permulaan abad 90-an, Perdana Menteri Malaysia, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Dr. Mahathir Mohamad, telah mengambil langkah yang besar untuk merealisasikan wawasan 2020 demi kemajuan negara Malaysia dengan melancarkan Dasar Pembangunan Nasional yang lebih dikenali sebagai DPN pada 17 Jun 1991. Tujuan utama DPN ini adalah untuk memartabatkan lagi kedudukan negara Malaysia dalam ekonomi dunia supaya menjadi sebuah negara yang maju dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik dan perindustrian. Dasar Pembangunan Nasional telah dibina dengan pengumpulan rangka rancangan jangka panjang kedua, iaitu RRJP 2 dari tahun 1992 sehingga tahun 2000 oleh Majlis Perundingan Ekonomi Negara Pertama yang telah berasaskan oleh DPN. Oleh itu, dengan adanya Dasar Pembangunan Nasional ini, maka berakhirlah dasar ekonomi baru. Pada tahun 1990, dalam rangka rancangan jangka panjang pertama RRJP 1, ia merupakan satu tanda permulaan era baharu buat negara Malaysia untuk menjadi sebuah negara yang lebih maju. Namun, meskipun telah berakhir tempoh pelaksanaan DEB, ekonomi Malaysia menunjukkan prestasi dan perkembangan yang sangat positif walaupun telah menerima pelbagai cabaran ketika dalam tempoh pelaksanaan tersebut. Dan sebenarnya, dasar ekonomi baharu ini bukanlah merupakan satu kejayaan secara menyeluruh buat negara Malaysia. Akan tetapi, ia juga telah memberi impak yang sangat baik dalam ekonomi negara Malaysia. Oleh itu, dengan adanya pelaksanaan Dasar Pembangunan Nasional ini, ia akan menjadi kesinambungan dalam memajukan negara Malaysia. Selanjutnya, saya akan membentangkan mengenai kejayaan DEB. Kejayaan pertama DEB adalah dapat meningkatkan taraf pendidikan kaum bumi putera di Malaysia. DEB juga telah melahirkan banyak graduan yang mempunyai tahap profesional dari pelbagai bidang sektor seperti melahirkan graduan dari pakar perubatan, doktor, arkitek dan sebagainya.
Hal ini dapat dilihat di mana DEB telah meningkatkan bilangan peratusan tenaga bakar profesional dalam pelbagai bidang di dalam negara. Yang kejayaan kedua adalah membasmi kemiskinan di Malaysia. DEB telah membuktikan dengan penubuhan dasar ini berjaya menurunkan kadar kemiskinan dari 49.3% pada tahun 1970 kepada 5.7% pada tahun 2015 melalui usaha yang telah dipraktikkan. Antara usaha yang dilakukan DEB adalah mewujudkan peluang pekerjaan untuk rakyat bagi mengurangkan kadar pengangguran di kalangan penduduk di Malaysia. Kejayaan ketiga dasar ekonomi baru ialah berjaya menyusun sebuah masyarakat. Antara usaha DEB dalam menyusun sebuah kaum di Malaysia iaitu kaum Melayu, Cina dan India di mana bagi menghapuskan jurang di antara kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi, dan fungsi kedua adalah untuk membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Kejayaan ini dibuktikan melalui berlakunya peningkatan dalam pendapatan bagi setiap kaum dalam negara di mana DEB telah membuktikan melalui peningkatan ekonomi negara iaitu inflasi dalam dikekalkan pada kadar 4.6%. Secara tidak langsung, kadar kemiskinan juga menurun daripada 42.4% pada tahun 1976 kepada 17.1% pada tahun 1990 iaitu penurunan sebanyak 24.7%. Hal ini membuktikan rancangan yang diatur dalam dasar DEB ini mampu membuahkan hasil serta memberi kebaikan kepada bangsa dan negara. Saya akan meneruskan perbentangan mengenai kejayaan dasar pembangunan nasional. Antara kejayaan dalam DPN ini adalah pembangunan yang seimbang. Sebelum adanya dasar ini, negara kita dilihat tidak mempunyai pembangunan yang konsisten disebabkan oleh kurangnya pengetahuan berkaitan pembangunan. Contoh yang paling ketara adalah dalam sektor ekonomi. Sebab kita perlu melakukan pembangunan yang seimbang ini kerana ia adalah salah satu penyumbang kepada pembangunan negara. Pembangunan yang dapat kita lihat adalah dari segi teknologi. Teknologi pada masa kini dilihat lebih canggih berbanding pada zaman dahulu. Dengan memodernkan teknologi ini, kita dapat meluaskan peluang pekerjaan. Dengan itu, pembangunan dapat diteruskan. Selain itu, kejayaan dalam DPN ialah pembangunan sumber manusia. Dengan dasar ini, bidang pendidikan lebih diketengahkan. Dengan itu, kita dapat melahirkan masyarakat yang berpengetahuan. Malah kita juga dapat melahirkan generasi baru yang lebih berguna. Melalui DPN ini juga kita dapat mengurangkan masalah jenayah, kemiskinan, keburuan dan sebagainya. Malah dalam pembangunan sumber manusia ini juga dapat membentuk etika dalam bekerja untuk melahirkan suasana yang aman dan positif ketika bekerja. Ini dapat memudahkan lagi kerajaan untuk membangunkan negara. Akhir sekali, kejayaan adalah wawasan 2020. Wawasan 2020 ini adalah termaktub dalam DPN. Oleh itu, kedua-dua ini dilihat mempunyai tujuan yang sama iaitu untuk melahirkan masyarakat yang berpengetahuan, berpendidikan serta berkemampuan dalam meneruskan hidup tanpa terjejas. Dalam wawasan 2020 ini juga ia memfokuskan kepada penyatu paduan masyarakat. Oleh itu, kita dapat melahirkan masyarakat yang saling bersatu padu tanpa berpecah belah. Ini dapat memberi jaminan kepada keselamatan negara. Seterusnya adalah kelemahan dasar ekonomi baru atau DEB yang berlaku apabila terdapat sesuatu isu yang wujud berpunca daripada matlamat DEB itu sendiri yang dianggap berat sebelah oleh setengah pihak, dan dapat dilihat aspek berkenaan sosio-politik menyebabkan DEB menjadi sebuah dasar yang agak lemah. Kelemahan pertama adalah apabila wujud tetangan politik, terutamanya melibatkan politik dari kaum Cina iaitu Democratic Action Party DAP serta Malaysian Chinese Association MCA. DAP bertindak untuk menentang pelaksanaan DEB ekoran matlamat DEB bertentangan dengan prinsip yang dipegang oleh DAP itu sendiri. Di mana prinsip yang dipegang oleh DAP iaitu Malaysian Malaysia yang membawa maksud bahawa masyarakat majmuk di Malaysia yang terdiri daripada berbagai kaum adalah sama rata dalam semua konteks termasuk politik, ekonomi dan sosial. Tambahan lagi, DAP menyelaraskan prinsip ini berdasarkan sistem merit yang mana tiada sebarang hak keistimewaan tertentu bagi setiap kaum di Malaysia. Oleh sebab itu, DAP berpendapat bahawa setiap kaum itu perlu berusaha sendiri untuk menentukan kelebihan masing-masing dalam menguasai sesuatu kelompok terutamanya ekonomi. Ekoran daripada itu, DAP di bawah Lim Kiat Si pada ketika itu telah berjaya membuka mata masyarakat Cina untuk turut menentang pelaksanaan DEB. Penentangan DAP serta orang-orang Cina makin jelas dilihat berkenaan rasa tidak puas hati apabila kedudukan orang Melayu, terutama berkenaan kedudukan Raja-Raja Melayu, bahasa Melayu, agama Islam, tanah rezak Melayu dan sebagainya disenaraikan dalam Perlembagaan Persekutuan. Mereka telah memberi tentangan tegas dengan menyatakan bahawa DEB tidak berkait dengan Perlembagaan Persekutuan dan bertindak untuk mempertikaikan dasar ekonomi baru. Selain itu juga, Parti Kaum Cina MCA yang berkuasa pada ketika itu dan bekerjasama di bawah Barisan Nasional turut kurang bersetuju dengan pelaksanaan DEB.
Namun, MCA masih dalam kerangka kerjasama dengan Barisan Nasional. Oleh sebab itu, MCA berpendapat bahawa sasaran utama DEB iaitu untuk memperoleh 30% equity dalam kalangan bumi putera dalam tempoh 20 tahun perlu mengambil kira satu baki syarikat barat yang telah melabur di Malaysia yang mana dilihat sekaligus tidak akan mengganggu perniagaan dan aset yang telah dimiliki atau dikuasai oleh sebahagian besar masyarakat Cina dan India. Oleh yang demikian, bagi masyarakat Cina, mereka menganggap DEB tidak adil atau berat sebelah dan hal ini secara tidak langsung telah mendorong mereka untuk bertindak demi memperjuangkan hak mereka terutamanya dalam penguasaan ekonomi. Kelemahan DEB yang kedua pula adalah apabila wujudnya kronisme, iaitu sesuatu pengamalan yang mengutamakan atau mementingkan teman rapat atau seseorang yang berada di pihak mereka dalam pelantikan sesuatu jawatan pemberian projek dan pelbagai lagi yang akan menguntungkan pihak mereka sendiri. Konsep ini dianggap bersamaan dengan pelaksanaan DEB yang mana objektif DEB itu sendiri kebanyakannya lebih memfokuskan kepada kaum Melayu dan bumi putera sahaja berbanding dengan kaum-kaum lain. Walaupun DEB dilihat mempunyai nilai dan potensi dalam konsep persetujuan sosial, namun disebabkan amalan kronisme, wujudnya rasa tidak puas hati oleh sesetengah pihak. Oleh sebab itu, pelaksanaan DEB dianggap berat sebelah dan tidak adil oleh kaum selain Melayu dan bumi putera. Kelemahan ketiga DEB adalah apabila wujudnya isu polarisasi kaum. Polarisasi merujuk kepada satu keadaan atau proses melibatkan dua pihak yang mempunyai prinsip, kecenderungan dan pendapat yang bertentangan. Hal ini jelas dilihat secara realitinya berimplikasi dalam DEB menjurus kepada bentuk pemisahan atau perasingan antara kaum bumi putera dan bukan bumi putera. Hal ini demikian kerana DEB lebih memfokuskan bantuan pembangunan ekonomi terhadap kaum bumi putera sahaja. Ekoran kemunduran mereka kesan daripada dasar pecah dan bentang semasa pemerintahan British. Dasar tersebut disifatkan sebagai dikotomi yang bermaksud memisahkan masyarakat bumi putera dan bukan bumi putera. Hal ini memperlihatkan bahawa dasar ekonomi baru masih lemah dan tidak mampu untuk mengatasi masalah polarisasi kaum. Kelemahan DEB yang terakhir adalah wujud kontroversi dalam hubungan diplomatik. Isu ini difokuskan kepada pendekatan dasar luar dalam DEB semasa Tun Dr. Mahathir mengambil alih jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dasar luar yang diteruskan oleh beliau ini dilihat masih bersandarkan terhadap kepentingan nasional dan pragmatisme, namun orientasinya sedikit berubah. Dasar luar yang digaris oleh beliau ini dilihat memenuhi sasaran, namun importnya menjurus kepada kontroversi dalam hubungan diplomatik dalam konteks politik antarabangsa. Hal ini demikian kerana beliau telah melakukan beberapa perubahan dasar ekonomi yang radikal termasuk dasar Bank Malaysia. Perubahan ini jelas memberi impak kepada hubungan diplomatik terutamanya hubungan antara Malaysia dan Britain. Menerusi perubahan dasar ekonomi ini dilihat timbul rasa kurang senang di kalangan negara-negara barat terutamanya ekoran pendekatan yang diperkenalkan oleh beliau sebagai satu bentuk kritikan ke atas pemimpin-pemimpin barat. Sehubungan dengan itu, perkara ini telah menjejaskan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Britain sekaligus mengabaikan kaitan sejarah yang telah terjalin sekian abad. Selain itu juga, perubahan dasar ekonomi oleh Tun Dr. Mahathir ini juga berterusan mengkritik negara-negara barat dalam pelbagai konteks termasuk sistem politik dan kewangan multilateral antarabangsa yang dilabel sebagai double standard, hypocrite dan berat sebelah. Hal ini jelas dilihat lagi melalui pendekatan Buy British Last yang diperkenalkan oleh beliau telah memberi impak yang negatif terhadap perniagaan syarikat-syarikat British. Oleh itu, jelas dilihat bahawa perubahan dasar dalam DEB oleh Tun Dr. Mahathir ini telah mendorong kepada wujudnya konflik dan ketegangan dalam hubungan Malaysia dengan Britain. Kelemahan terhadap pelaksanaan dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional iaitu yang pertama adalah peningkatan jurang pendapatan. Walaupun pelaksanaan dasar ekonomi baru telah menunjukkan perubahan positif dan perkembangan terhadap masyarakat dan ekonomi negara, namun tanpa kita sedari ini telah meningkatkan jurang pendapatan di kalangan rakyat. Peningkatan ini telah menyebabkan berlakunya isu perkauman misalnya terhadap terdapat buat-buat antara kaum dengan adanya perubahan parti politik bagi menuntut hak kesamarataan antara kaum. Malahan kelemahan dari segi pelaksanaan dasar dan interpelasi juga dapat dilihat apabila berlakunya peningkatan mendadak dari segi aktiviti gejala rasuah dan Alibaba. Hal ini telah memberi kesukaran untuk memenuhi jurang pendapatan antara masyarakat meskipun dasar ini sudah diganti dengan dasar baru iaitu dasar pembangunan nasional, tetapi dasar ini perlu memfokuskan kepada semua kaum bukan hanya kepada kaum Melayu sahaja. Seterusnya, kelemahan kedua iaitu pelaksanaan DEB secara tidak menyeluruh hanya berdasarkan aspek fizikal dan material. Pada mudahnya pelaksanaan DEB ini dibuat berdasarkan permasalahan yang berlaku di negara pada peristiwa 13 Mei iaitu pembelahan antara kaum apabila ketidakseimbangan ekonomi di kalangan rakyat. Bagi mengawal peristiwa itu, pemimpin ketika itu telah bersetuju untuk melaksanakan dasar DEB hasil daripada gabungan pemikiran ahli-ahli pemimpin. Tambahan juga, pelaksanaan dasar ini adalah disebabkan kerisauan
kaum Cina yang tidak berpuas hati terhadap MCA dan kedudukan mereka di tanah air. Jika dasar ini selaras dengan budaya, keperluan ilmu dan kemahiran, masyarakat sudah tentu tidak diragui dan isu perkauman juga tidak berlaku. Cabaran besar pelaksanaan DAP dan DPN ini adalah persaingan dalam pasaran antarabangsa. Hal ini kerana matlamat kedua-dua dasar ini adalah meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan ekonomi negara. Negara mengalami masalah dari segi menyediakan modal insan yang berilmu, pengetahuan tinggi dan profesional. Kemajuan dan kekayaan diukur berdasarkan kualiti modal insan yang kreatif dalam membina pembangunan masyarakat. Malahan negara masih lemah menguasai penguasaan teknologi dalam semua sektor ekonomi. Impaknya negara masih memerlukan modal yang banyak untuk meningkatkan ekonomi negara dan perlu mencari berbagai alternatif bagi meningkatkan keluaran tempatan supaya seiring dengan antarabangsa. Yang terakhir adalah kelemahan dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional. Adalah krisis impak pandemik COVID-19 berhalang pelaksanaan dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional. Umum mengetahui bahawa seluruh dunia terkesan dengan penularan COVID-19 yang memberi impak kepada kesihatan dan juga ekonomi dunia. Buktinya, data yang diambil daripada tabung keuangan antarabangsa menyatakan bahawa ekonomi dunia telah mengalami kemelesetan teruk akibat aktiviti ekonomi terjejas ketika penularan COVID-19. Kesannya, 25 juta pekerja akan kehilangan pekerjaan di seluruh negara dan pertumbuhan output KDNK juga akan jatuh. Berkaitan daripada itu juga akan meningkatkan lagi kadar kemiskinan tiga di kalangan masyarakat dan menyebabkan negara perlu mengambil tempoh yang agak lama untuk memulihkan kembali sektor ekonomi dan juga menganalisis semula dasar supaya seiring dengan keadaan semasa yang memberi kesan kepada kesihatan masyarakat dan juga ekonomi. Jadi secara keseluruhannya dapat kita lihat bahawa dalam mencapai pembangunan kemajuan negara ke arah yang lebih holistik dan berdaya saing, haruslah mempunyai dasar yang perlu dirancang dengan lebih strategik dan sistematik agar tiada sebarang perkara yang tidak diingini berlaku. Hal ini kerana untuk menjadikan sesebuah negara sebagai negara yang lebih maju, ianya bukanlah satu perkara yang sangat mudah kerana pasti akan mempunyai halangan dan cabaran yang harus ditempuhi. Dalam konteks ini, pembangunan negara adalah sebuah transformasi di mana sesebuah negara akan berlakunya perubahan dari segi struktur sosial demi mencapai kesejahteraan bersama. Justru itu, semua pihak termasuklah pihak kerajaan maupun rakyat sejagat di seluruh Malaysia haruslah bersepakat dan bekerjasama dalam melangsungkan semua dasar-dasar yang telah dirancang kerana bulat air kerana pembentuk, bulat manusia kerana memakai, agar semuanya lebih berjalan dengan lancar sekaligus dapat mengharumkan nama negara Malaysia di persada dunia. Malah, ianya juga akan merangsang kepada pertumbuhan ekonomi negara.